أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآبائه وأمهاته وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وآل كل والصحابة أجمعين وجميع أوليائنا الغطاب والأوتاد والأبدال والنقباء والنجباء والسائر عباد الله الصالحين وإلى أرواح أسلافنا ووالدينا ومشايخنا وحواشينا وأقاربنا وجميع أهل هذه السلسلة والمسلمين والمؤمنين والمؤمنات، خصوصا إلى حضرة الشيخ السنوسي إن الله تغشى برحمته والمغفرة وأن المحل وينفعنا بعلومه بأسرار وأنوار ونفحات وبركات في الدين والدنيا والآخرة. وسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك عليهم من الضالين. الحمد لله رب العالمين به نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتناه إنك أنت الجواد الكريم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل وسلم وبارك على نور الأنوار وسر الأسرار ترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا مولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa khabar semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita panjatkan lagi rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih lagi diberikan peluang untuk hidup pada hari ini. Boleh lagi menghirup nafas, menghirup udara, okey, bernafas, menghirup udara yang masih segar lagi. Masih lagi berpeluang untuk diberikan kekuatan kepada kaki, tangan, dapat berjalan, dapat berpegang, dapat melihat, dapat mendengar. Atas segala nikmat yang kita syukurkan dan banyak lagi nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah jelaskan, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kita nak hitung nikmat ni satu persatu, saya takkan dapat kita nak hitung kesemuanya sekali. Dia tak habis. Dia tak habis. Terlampau banyak sangat nikmat sehingga kita terlupa untuk nak berterima kasih dan bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu, walaupun sebanyak-banyak nikmat yang telah Allah Taala berikan kepada kita, jangan sama sekali kita melupakan nikmat-nikmat yang boleh kita kira dan nikmat yang boleh kita syukurkan. Sekali lagi alhamdulillah, syukur. Dan nikmat yang paling besar sekali yang masih lagi yang dikurniakan kepada kita iaitu nikmat beragama Islam dan nikmat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Kepada tuan-tuan dan encik puan yang bersama-sama dengan sesi live FB pada waktu ini, saya mohon kerjasama anda. Kalau sekiranya suara dan gambar jelas, mohon komen jelas. Dan jika sekiranya tidak jelas, tolong komen tak jelas lah, supaya boleh kita set mana yang perlu di adjust. Baik. Dan sebelum kita meneruskan sesi pada pagi ini, alhamdulillah, insya-Allah kita akan bersama-sama berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salla alayya marrah, barang siapa berselawat ke atasku sekali, nescaya Allah Subhanahu wa taala akan berselawat ke atasnya sebanyak 10 kali. Lalu kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala, okey, kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar dengan keberkatan berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita bakal mendapat syafaat di akhirat. Bahkan bukan hanya di akhirat sahaja, di dunia ini juga kita merasai tempias daripada syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan takun fi khazainillahi wa takun lana wal mu'minina farajan wa farhan wa surura wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan takun fi khazainillahi nura وتكون لنا وللمؤمنين فرجا وفرحا وسرورا وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تكون في خزائن الله نورا وتكون لنا وللمؤمنين فرجا وفرحا وسرورا وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تكون في خزائن الله نورا وتكون لنا وللمؤمنين فرجا وفرحا وسرورا وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تكون في خزائن الله نورا وتكون لنا وللمؤمنين فرجا وفرحا وسرورا وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تكون في خزائن الله نورا وتكون لنا وللمؤمنين فرجا وفرحا وسرورا وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تكون في خزائن الله نورا وتكون لنا وللمؤمنين فرجا وفرحا وسرورا وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله Alhamdulillah, masya Allah kana huma lam yasha lam yakun wala haula wala quwwata illa billah. Dan selanjutnya, sebelum kita meneruskan lagi perbincangan pada pagi ini, sama-sama kita meneruskan niat hadir dalam majlis ilmu dan persiapan untuk kita menuntut ilmu, untuk memastikan ilmu mudah untuk bertakum dan meresap ke dalam jiwa kita. Ada 4 persediaan dan persiapan ya tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Ada 4 persiapan dan persediaan. Terima kasih kepada Muhammad Iqbal Fadrin, jelas kata dia. Muhammad Zulkifli, jelas. Terima kasih. Thank you so much bro. Tuan Hiriman, jelas kata dia. Alhamdulillah. Tuan Koji, Satoshi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seingat nama jika tak salah, pernah masuk satu slot di Astro. 5-6 tahun lepas Madrasah Salsiah, rakaman yang dibuat di sewaktu saya masih lagi belajar di pondok Hon Cendrih di Thailand memang ada buat rakaman lah, dan memang diulang-ulang rakaman tu sampai sekarang tak tahulah, tak pasti lagi. Okey, Madrasah Salsiah. Betul. Baik. 4 persiapan ataupun persediaan sebelum kita menuntut ilmu bagi memastikan ilmu ni dia mudah untuk meresap ke dalam jiwa kita, sekaligus mudah untuk kita berbuat tindakan, iaitu yang pertama sekali adalah kita
kita mesti berada dalam keadaan, sentiasa berada dalam keadaan tawaduk. Tawaduk ni apa? Merendahkan diri. Lawan tawaduk adalah takabur. Takabur ego. Maksud ego ini dia menganggap sesuatu kelebihan dan kemuliaan yang ada pada dirinya dan memandang rendah kepada orang lain. Itu dinamakan takabur ataupun ego. Kalau dia merasakan diri dia ni hebat disebabkan disandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dan dia masih lagi tidak menganggap orang lain itu hina, maka itu tak dinamakan takabur. Seperti kita katakan pada diri kita, aku hebat, untuk memotivasikan diri kita. Aku luar biasa. Itu adalah salah satu bentuk perkataan yang positif untuk membangkitkan semangat kita. Maka itu tak dinamakan takabur. Takabur ini dia menganggap dirinya adalah hebat dan dia memandang hina pada orang lain. Itu adalah takaburan. Dan takabur ini sekali lagi, dia adalah suatu penghalang. Dia akan menghalang dari ilmu memasuki ke dalam hati kita. Kerana takabur ni dia umpama tempat yang tinggi ataupun dia seumpama gunung ataupun bukit. Dan bukit ni tuan-tuan dan perempuan sekalian, saudara-anak yang dikasihi, dia bila mana hujan, air dia takkan bertakung. Dia akan lalu sahaja. Demikian jugalah umpamanya bila mana seseorang yang hatinya itu penuh dengan sikap ego ataupun bersifat dengan membesarkan diri, dia menganggap dirinya mulia dan pada masa yang menganggap orang lain itu hina, tidak ada apa-apa yang lebih lekeh daripada dirinya, maka ilmu akan di-reject. Ilmu akan tertolak. Maksudnya ilmu tak akan masuk ke dalam dirinya. Dan umpama tawaduk ni iaitu seumpama lembah lah ataupun tanah yang mana berada pada kedudukan yang paling bawah sekali. Yang rendah, yang mempunyai lopak, yang mempunyai ruang, dan pada ruang itulah insya-Allah air akan bertakung. Demikian jugalah jika sekiranya hati kita direndahkan, kita rendahkan hati kita hanya dengan semudah kita mengatakan aku rendahkan hatiku, diriku kerana Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah ilmu akan mudah untuk bertakung. Dan bila ilmu dah bertakung, tuan-tuan dan encik puan dan anak sekalian, barulah ilmu tu dia mudah untuk meresap ke dalam jiwa kita. Bila dia dah meresap, insya-Allah seperti mana air, peranan dia adalah untuk menghidupkan kehidupan, menghidupkan pokok kayu-kayan, dan manusia juga memerlukan air. Demikian jugalah ilmu ni, insya-Allah dia akan mudah untuk menghidupkan jiwa kita, mudah untuk menghidupkan roh kita, dan mudah untuk menyuburkan hati kita. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua, sesuatu yang sangat penting iaitu adalah niat. Perkara yang paling penting sekali sebelum kita menuntut ilmu adalah niat. Kerana niat ini adalah intention, adalah tujuan utama kita. Kenapa kita hadir dalam majlis ilmu? Kenapa kalau dalam sesi live ini, kenapa aku tengok sesi live orang ni, kenapa? Dia ada dia punya intention ataupun niat. Dan niat ataupun intention ini dia akan membentuk fokus. Kepada apa yang kita niatkan, insya-Allah itu yang kita akan fokuskan. Dan kita tak fokus kepada yang lain. Okey? Niat adalah seumpama fokus. Bila kita dah set niat secara spesifik. Niat perlu diungkapkan secara spesifik dalam hati kita. Supaya apa? Supaya jelas apa perkara yang perlu kita nak buat dan kita akan fokus. Seperti dalam solat. Kita niat untuk apa solat? Seperti dalam solat, kita niat solat. Salli fardhu subuh, aku solat fardu subuh 2 rakaat. Dijelaskan secara spesifik. Kerana apa? Lillahi ta'ala. Kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan insya-Allah bila kita bermula dengan niat, dorongan ke arah untuk mencapai apa yang kita niatkan itu akan jadi semakin mudah. Dan kita semakin jelas apa saja halangan, apa saja cabaran, apa saja dugaan, itu kita boleh tempuhinya dengan sokongan, dengan dorongan yang paling utama sekali adalah niat. Dorongan daripada niat kita lah. Baik. Jadi niat dalam menuntut ilmu ini ada 3. Okey, ada 3. Niatnya ada 3. Ini niat yang secara spesifik. Adapun niat secara generalnya yang telah dibacakan sebelum ini, dan sebelum saya nak kongsikan kepada anda, tuan-tuan dan encik puan serta anak-anak sekalian, sama-sama kita membacakan niat secara general. Secara umumnya, niat yang panjang lah. Niat yang panjang, bukan general juga. Secara spesifik juga, niat yang panjang yang telah kita bacakan sebelum ni. Dan mohon anak-anak untuk membimbing, membacakan niat yang panjang. Baik, dipersilakan. Bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Rawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tazkira wa nafa'a wal intifa'a wal ifadata wal istifada wal hatta ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa dalalata ala al-khair ibtigha wajhillah wa ghadatihi qurbihi wa thawabihi. Sahaja aku belajar dan mengajar, menerima peringatan dan memberi peringatan, memberi manfaat dan menerima manfaat, memberi faedah dan menerima faedah, bersungguh-sungguh di atas berpegang dengan kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menuju di atas kebaikan, menuntut kemuliaan Allah, mencari keridhaan Allah, menghampiri diri kepadanya dan mengharapkan pahala darinya. Alhamdulillah. Qabbalallah minna wa minkum. Baik. Anda boleh saksikan pada paparan skrin ini niat dalam bahasa Arab lah. Okey. Boleh screenshot ataupun anda boleh Google search niat, niat ta'lim. Niat ta'lim yang panjang dan terjemahannya. Baik. Itu adalah niat yang panjang ya. Niat yang kita pendekkan secara spesifik, kita nak fokus yang pertama sekali adalah kita nak ilmu yang bermanfaat. Okey, ilmu yang bermanfaat. Ini yang disarankan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Salah seorang ulama al-allamah ya, yang ilmunya bukanlah biasa-biasa. Dia mencapai tahap penguasaan ilmu yang sangat luar biasa, bukan dalam satu bidang saja, bahkan dalam pelbagai bidang. Dan pada akhirnya beliau menyarankan kepada para pelajarnya supaya fokus kepada ilmu yang bermanfaat. Apa ilmu yang bermanfaat ni? Simple, ilmu bermanfaat, ilmu yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Semakin bertambah, semakin dekat, semakin rapat kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ilmu itu dia mempunyai potensi sebagai filter ataupun scanner. Okey, dia boleh scan kita punya keaiban, scan kita punya kekurangan diri. Okey, seperti kita nak pergi satu tempat sekarang ni kan, dalam norma yang baru kena scan suhu, betul? Kita tak tahu, tuan-tuan dan puan, anak-anak sekalian, kita tak tahu berapa suhu kita. Dan sekarang ni kalau tanya berapa suhu kita secara tepat berapa agak-agak suhu cuba kita rasa, pegang dahi atau pegang tangan, okey? Berapa agak-agaknya suhu kita, anggaran. Berapa agak-agaknya? Boleh tak kita nak agak? Kenapa tak boleh? Sebab kita tak ada anggaran boleh kita agak lah antara 30 ke 40 mungkin lah. Anggaran tu anggaran. Secara tepat, bolehkah kita nak bagi tahu suhu kita secara tepat? Tak boleh. Kenapa? Sebab kita tidak ada alat untuk nak mengukur suhu. Demikian jugalah untuk nak mengukur, untuk nak melihat kepada kekurangan diri kita, kita memerlukan alat. Untuk nak melihat kepada tipu daya, penipuan syaitan, penipuan nafsu kita perlukan kepada alat. Dan apakah alat itu? Alat itu tak lain tak bukan adalah ilmu. Okay, ilmu lah yang menjadi alat untuk kita melihat kembali, untuk kita nak scan balik apa kekurangan diri kita, apakah penipuan-penipuan yang dilakukan oleh nafsu kita dan penipuan yang dibuat oleh syaitan. Agar supaya apa? Tujuannya supaya apabila kita sedar ini adalah kekurangan diriku, kita perbaiki, ini adalah tipu daya syaitan, kita hindari, kita akan semakin berdekatan dan berhampiran rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah ilmu yang bermanfaat, al-ilmu nafi'. Okey, yang pertama, fokus kepada ilmu manfaat. Yang kedua, bila dah ada ilmu, maka diamalkan. Mestilah kita mempraktikkan ilmu tersebut dan bermula daripada niat. Ingat, bermula daripada niat. Kita niatkan, aku nak amalkan ilmu ni. Aku nak amalkan ilmu yang bermanfaat, yang bakal aku dapat, yang akan aku dapat. Yang kedua. Dan yang ketiga, kita nak kongsikan. Kita nak share. Kerana ilmu yang bermanfaat ini sangatlah rugi kalau kita tak kembangkan. Okay? Kalau hanya kita sahaja yang tahu, kita sahaja yang berbuat tindakan, yes, ada ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala seperti dijanjikan. Ya. Namun sangat rugi tuan-tuan dan cik-puan kerana ada peluang yang lebih besar lagi di luar sana, di mana bila kita berkongsi manfaat ni kepada orang lain, selain daripada kita seorang sahaja yang mengamalkan, ya, maka setiap amalan yang dibuat disebabkan kita yang kongsikan, kita juga akan dapat tuan-tuan dan puan. Alangkah ruginya kalau kita tak kongsikan. Okey? Semudah itu sahaja.
keistimewaan umat akhir zaman, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hanya kita kongsikan kebaikan kepada orang lain, kita buat dululah. Tapi pastikan kita kena buat dululah amalan tersebut. Jangan kita hanya kongsikan sahaja tanpa kita berbuat, ya. Agak rugi, dan dia agak lain dia punya apa orang kata, bila kita buat dulu, kita kongsikan, kita dah rasa, kita kongsikan, insya-Allah makin berganda lagi lah kita punya kebaikan, berbeza dengan kita hanya kongsikan saja tanpa kita buat, kan. Biasa kalau kita dapat salah satu kebaikan dalam WhatsApp contohnya, buat sekian, kita tak buat pun tapi kita main kongsi je. Kita kongsikan saja kebaikan boleh, tetapi lebih bagus lagi kalau kita dulu yang praktikkan. Okey? Kita tak nak takut jadi seumpama lilin, okey? Kita membakar diri, menerangi orang lain, diri kita terbakar. Tidak. Kita nak jadi seperti matahari, ya, menerangi orang lain, diri tak terbakar. Walaupun walaupun api yang sangat besar, okey? Walaupun matahari ni dia sangat panas, namun dia tidak membakar dirinya. Bakar. Baik. Okey. Jadi amalkan dan kita nak sebarkan kepada yang lain. Kita nak kongsikan kepada yang lain, dan ketiga-tiga ni kita lakukan adalah semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Fokus utama kita adalah untuk mendapatkan keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apalah artinya hidup tanpa diredai, disukai oleh Allah Taala. Hidup ni kita nak mencari ketenangan, tuan-tuan dan puan. Apa sahaja kita lakukan, kita nak mendapatkan ketenangan, ketenteraman jiwa. Ya, apa sahaja yang dilakukan, sama ada, tak kira sesiapa saja, sama ada orang yang beragama Islam ataupun tidak beragama Islam, mereka nak mencari ketenangan. Dan ketenangan ini adalah satu anugerah ataupun pemberian. Dia dirasai dalam jiwa kita. Dia dirasai dan dialami, dapat dirasakan. Dan apabila ketenangan ini adalah anugerah, siapa yang menjadikan ketenangan tak lain tak bukan, mesti ada pencipta yang menciptakan ketenangan, yang memberikan ketenangan dalam hati seseorang. Baik. Jadi bila mana ada pencipta yang memberikan ketenangan ini, maka kalau kita lakukan sesuatu perkara, kalau kita nak ketenangannya secara maksimum, maka apa kata kita terus sahaja fokus kepada ketenangan daripada si pemberi ataupun pencipta ketenangan tersebut, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah akan berganda-ganda dah ketenangan yang bakal kita capai. Baik. Yang kedua, niat. Yang ketiga iaitu mesti senantiasa bersangka baik. Sangkaan dia ada kaitan dengan fikiran, dan fikiran dia akan memberikan kesan kepada perasaan. Kalau kita sangka baik, insya-Allah kita akan fikir yang baik, kita akan rasa yang baik, rasa tenang, rasa bahagia, rasa tenteram tu baik. Sebaliknya kalau kita fikir buruk, kita bersangka buruk terhadap diri kita ataupun terhadap apa sahaja yang berlaku, maka kita akan berfikir buruk dan kita akan rasa yang buruk. Rasa buruk apa? Tak tenang, tak tenteram, tak best. Alright. Jadi yang ketiga, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itu kita mesti bersangka baik persiapannya. Dan yang keempat, kita memohon pada Allah Subhanahu Wa Taala. Doa adalah senjata bagi orang yang beriman. Jadi asah doa, sentiasalah asah doa, senjata yang telah diberikan kepada kita semua, dengan berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di kesempatan pada waktu ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian dan anak-anak yang dikasihi, sama-sama kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala agar ditambahkan lagi ilmu yang bermanfaat. Rabbi zidna ilma. Wahai Tuhan, ya Allah, tambahkan lagi bagi kami ilmu yang bermanfaat, warzuqna fahman, dan direzekikan kefahaman. Kerana kefahaman itu adalah hak milik mutlak Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bila kita nak memahamkan satu ilmu, mohon kepada tuan ilmu tersebut, insya-Allah kita akan dikurniakan kefahaman. Dan kita mohon juga pada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita senantiasa dapat bercampur gaul dengan orang-orang yang saleh. Wa alhiqna bis salihin, kita dapat berhubungan, kita dapat menjalinkan silaturahim, dan sentiasa circle kita adalah golongan orang-orang yang soleh. Dengan sesiapa kita berkawan, bersahabat, walaupun sama ada dalam alam yang realiti ataupun alam maya, kita berkawan, bersahabat, dan kita bercampur gaul dengan golongan-golongan yang salihin, ya. Kerana apa? Mudah-mudahan dengan kita bercampur gaul dengan golongan salihin, kita akan terangsang juga untuk melakukan perkara-perkara yang salih. Allahumma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, itu 4 persiapan dan persediaan, tuan-tuan dan puan sekalian. Dengan 4 persediaan, insya-Allah sentiasa kita lakukan
Dan sentiasa kita akan ulang dan ulang pada persediaan dan persiapan ini tuan-tuan dan puan sebelum kita meneruskan perbincangan. Mudah-mudahan dia akan berikan kesan yang lebih maksimum lagi. Ya. Ilmu perlu diulang-ulang. Itulah sifat ilmu. Idza takarrara faqad tahaqqaqa. Kata pepatah Arab. Idza takarrara, apabila berulangnya sesuatu, faqad tahaqqaqa, maka akan lebih tahqiq ataupun lebih kuat dan mantap. Apa sahaja profession bidang-bidang profesional, semua tu dia perlu ulang benda yang sama. Betul? Dia perlu kena lakukan mengulang, buat praktikkan perkara yang sama yang telah dipelajari sehinggalah mencapai akhirnya mahir dan akhirnya dia akan tergolong dalam golongan profesional. Right? Demikian jugalah ilmu ni pun bila mana kita nak mantapkan dalam diri perlu diulang-ulang, dan istimewanya ilmu tauhid. Ilmu tauhid ni walaupun kita belajarnya sekali tapi perlu diulang-ulang. Dan pesan guru saya, tuan-tuan dan puan, anak-anak sekalian, ya, guru saya telah berpesan bahawa ilmu ni perlu diulang-ulang. Kalau kita belajar, kita kena ulang-ulang belajar. Okay, mesti kena berulang-ulang belajar. Pasal sekali belajar, insya-Allah belum dapat faham secara total lagi. Okey. Kalau belajar hanya sekali saja, lebih-lebih lagi sekali lah. Okey. Kita takkan dapat faham pada pertama kali kita mendengar. Setelah berkali-kali. Dan kalau saya nak kongsikan pengalaman pun sama juga seperti saya untuk nak memahamkan ilmu ni, tuan-tuan dan puan, sewaktu belajar, bukan sewaktu belajar saya dapat faham ilmu ni. Terus terang saya katakan ilmu tauhid saya dapat memahami dengan lebih mendalam lagi bukan sewaktu belajar, tapi sewaktu berkongsi kepada orang. Nampak? Sebab itu sangat penting untuk kita nak share. Baik. Jadi perlu diulang, ulang dan ulang. Insya-Allah semakin kita ulang dan semakin kita akan bertambah mahir. Apa saja sebenarnya kita lakukan semua berulang-ulang. Kita bawa motor. Sebelum kita nak mahir bawa motor, berapa kali kita ulang? Berapa kali? Banyak kali. Berapa jumlah secara tepat tak tahu. Kenapa? Sebab terlalu banyak. Terlampau banyak pengulangan tu sehingga kita pun terlupa berapa kali kita bawa motor, berapa kali kita bawa jatuh. Kan? Tu belum masuk dalam gaung lagi. Sama jugalah basikal kan? Basikal dan apa sahaja yang kita buat semenjak daripada kecil, semenjak daripada bayi kita dilahirkan, sebelum kita nak boleh berjalan, sebelum nak boleh merangkak ke, dan apa sahaja kemahiran level bayi tersebut, dia punya step kan, daripada merangkak, bertatih, berjalan, berlari, ke semua itu takkan dapat dicapai kalau dia tak buat secara berulang-ulang. Dia mesti kena buat ulang-ulang, tuan-tuan dan puan dan anak-anak negeri sekalian. Demikian jugalah ilmu pun mesti kena sentiasa ulang dan ulang. Walau tak banyak, yang penting ulang dan ulang. Jelas? Are you clear? Macam tak ada orang. Are you clear? Yeah. Alhamdulillah. Baik. Jadi sebelum kita meneruskan perbincangan pada pagi ini, sama-sama kita tarik nafas dulu dalam, duduk tertegak. Okey. Pastikan udara masuk ke dalam otak kita secukupnya, oksigen masuk dalam otak secukupnya, dan nak tahan dan kita lepaskan. Ingat, ilmu mulakan ruang otak kalau penuh, dia payah nak masuk. Baik, sekali lagi kita tarik nafas dalam, tahan dan lepaskan. Good job. Sekali lagi, tarik nafas dalam, tahan dan lepaskan. Okey, tenang-tenang saja, tuan-tuan dan puan, anak-anak sekalian. Ya, tenang, insya-Allah orang yang tenang, orang itu dia akan berjaya. Baik, tak perlu tertekan sangat. Pada waktu ini kita santai-santai sahaja, dan kalau ada sebarang persoalan anda boleh ajukan, boleh tanyakan. Okey. Dan pada hari ini insya-Allah kita nak teruskan perbincangan kita, iaitu kita nak menyambung kembali muqaddimah kitab Matan Ummul Barahin. Saya kongsikan dahulu paparan kitab tersebut. Kepada anda yang masih lagi belum dapat download kitab tu, saya dah kongsikan sebelum ini Dia punya link untuk nak download kitab terjemahan. Kitab ni adalah dalam bahasa Arab, edisi bahasa Arab, okey. Dan dia ada terjemahan lah.
Anda boleh, kalau bagi anda yang masih lagi belum dapat download, okey, kitab ni, boleh kongsikan tak? Tengok balik dia punya apa? Link. Letak link dia, sekejap kongsikan balik link kepada anda yang baru menyertai sesi pengajian ilmu tauhid berkitab pada pagi ini, tuan-tuan dan cik-puan sekalian. Okey, anda boleh download kitab ini. Okey, kejap kat mana? Komen. Sebelum ni saya dah kongsikan. Ada tak link? Baik. Dan kepada anda yang baru menyertai sesi pengajian ilmu tauhid berkitab pada pagi ini, saya ucapkan ahlan wa sahlan. Selamat menyertai dan saya doakan agar tuan-tuan dan cik-puan semua sekali lah yang dah lama menyertai atau baru menyertai, semoga Allah Subhanahu Wa Taala akan membukakan kefahaman kepada kita semua agar kita dapat memahami pengajian ilmu tauhid ini dengan baik, dan yang paling penting sekali, semoga Allah Subhanahu Wa Taala mempermudahkan urusan tuan-tuan dan puan-puan serta anak-anak sekalian untuk berpegang dengan ilmu tauhid. Ilmu tauhid ini mempelajarinya, hukumnya adalah wajib seumur hidup sekali sahaja. Namun berpegang dengan ilmu ni membetulkan kembali kita punya pendirian, pegangan kita. Ya, apa yang perlu diperbetulkan itu selama-lamanya. Mudah-mudahan dipermudahkan Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah. Very clear kata Cik Puan Nuri. Terima kasih sedih bersama-sama dengan kita pada pagi ini. Baik, saya kongsikan kepada anda. Ini sorry. Tak boleh pula. Sekejap copy link. Boleh tak? Okey, sekejap. Sebentar. Baik. And error IQ. Okey, tak apa. Sekejap tak boleh nak share link tak? Share kat sini. Alright. Ada? Tak boleh juga. Tak naik juga tak boleh lah. Tak ada rezeki nak kongsikan kat sini. Dia tak boleh nak share link Sebelum ni boleh je. Tak boleh tak? Tak apa. Okey. Search terjemahan Ummul Barahin. Okey. Kalau yang tidak ada kitabnya fizikal lah, anda boleh download dalam bentuk PDF. Okey. Baik. Kita tak nak buang masa tuan-tuan dan puan. Anda boleh cari balik dan kalau tak silap saya, sebelum ni saya pernah kongsikan dalam sesi kita yang pada awal itu lagi. Okey. Link untuk nak download kitab Matan Ummul Barahin, terjemahan Matan Ummul Barahin dalam bentuk PDF. Okey. Baik. Dan hari ini kita nak sambung tuan-tuan dan puan. Kalau sebelum kita nak menyambung topik perbincangan kita pada pagi ini, di mana kita masih lagi berada dalam muqaddimah pengarang kitab, iaitu Syekh Sanusi. Pada awal-awal muqaddimahnya dimulai dengan qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pendek saja tuan-tuan dan puan, tapi makan masa 3 hari. Okey. Bismillah sehari, alhamdulillah 1 hari, wassalatu wassalam, mudah-mudahan 1 hari jugalah hari ini. Baik, dan saya nak recap kembali balik apa yang telah kita bincangkan sebelum ini. Jadi pengarang kitab kita memulakan dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim dan diikuti dengan lafaz alhamdulillah. Kedua-dua ni adalah kunci keberkatan, 2 kunci keberkatan dalam muqaddimah. Termasuk yang ketiga pada hari ini. Ketiga-tiga ni sebenarnya adalah kunci keberkatan. Okey? Dan kalau kita nak berdoa tuan-tuan dan puan, inilah kunci dia, the key dia untuk kita nak diterima doa kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satu sebab diterima adalah dengan kita ada anak kunci untuk berdoa. Ini adalah anak kunci untuk berdoa juga. Dia bukan hanya kunci kepada keberkatan, bahkan dia juga adalah kunci kepada diterima
penerimaan doa. Okey, makbul. Doa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Anda yang bersama-sama dan kita pada pagi ini, sekali lagi sebelum saya terlupa, jangan lupa untuk tekan button like, button love, button share, kongsikan, dan jangan lupa juga tuan-tuan dan puan untuk tag nama rakan-rakan anda supaya dengan anda berkongsi, dengan anda tag nama mereka, mereka lebih alert, mereka lebih menyedari kewujudan sesi pengajian ilmu tauhid berkitab ini, dan mudah-mudahan mereka ikut sekali. Dan tujuannya adalah untuk tak lain tak bukan tuan-tuan dan puan untuk memperbaiki, sama-sama kita mengingati antara satu sama lain each other, dan untuk mengelakkan supaya kita tidak dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat, kenapa kau tak bagi tahu. Bukan dipersoalkan oleh Allah taala, dipersoalkan oleh rakan-rakan kita. Rakan-rakan kita yang dia tak tahu pun kenapa, tak tahu pun ilmu ni perlu dipelajari, ilmu ni wajib dipelajari. Dia tak tahu, sedangkan kita dah berkawan dia walaupun berkawan secara alam maya. Okey, kau tahu kenapa kau tak bagi tahu? Kita akan dipersoalkan tuan-tuan. Kawan ni di dunia sahaja. Al-akhilla dalam Al-Quran Allah Taala jelaskan kekasih-kekasih yang berkasih sayang sewaktu dalam dunia ni, yauma idzin ba'duhum li ba'din adun. Pada hari tersebut, pada hari di sana kelak, setengah bagi setengahnya, makna kata setengah daripada orang yang kita kasihi itu adalah bermusuhan, menjadi musuh kita. Dalam dunia bukan main sayang, ya, ayang anja bagai, panggilan dengan kawan BFF, best friend forever, yalah dalam dunia. Tapi di akhirat bukan BFF lagi dah. Okey? MFF, musuh forever . Okey? Apa maksud musuh tu? Musuh makna kata dia akan mendakwa kita. Dia akan persalahkan kita. Kau tahu kenapa kau tak bagi tahu? Kau dah tahu benda ni wajib, kenapa kau tak kongsikan? Kenapa kau tak tegur? Dalam dunia waktu hidup ini kita tegur, kita balik kena tegur kan? Di akhirat kita akan dipersalahkan. Jadi untuk mengelakkan daripada kita dipersalahkan, berkata kita kongsikan sahaja. Nak follow tak follow, terpulang pada mereka, dan kita doakan semoga sesiapa saja yang tuan-tuan dan cik puan yang telah tag nama mereka ni, Allah Taala berikan petunjuk, Allah Taala berikan kekuatan kepada mereka untuk mereka mengikut petunjuk yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita doakan kepada semua sekali lah tuan-tuan dan puan yang hadir dalam sesi live, yang hadir secara realiti, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk mengikut petunjuk yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Allahumma amin. Rabbal alamin. Baik. Jadi ini kunci dia tuan-tuan dan puan-puan sekalian untuk kita mendapat keberkatan dan diterima doa kita. Jadi kunci yang pertama adalah bismillahirrahmanirrahim. Kunci yang kedua alhamdulillah, iaitu memuji Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita memulakan dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang merupakan tunjang kita. Ya, dan kita bawakan juga Ar-Rahman, iaitu yang mana nama Allah Subhanahu wa taala yang merupakan tumpangan jasmani kita, dan kita sertakan sekali dengan nama Ar-Rahim, nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, yang merupakan tumpangan rohani kita. Maka setelah itu kita ikuti dengan memuji pula Allah Subhanahu wa taala. Dan puji ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dia ada 4 rukun. Okey, ada berapa? 4. Ada 4 rukun. Puji pun ada rukun juga, bukan Islam saja ada rukun. Okey? Bukan iman saja ada rukun, bukan agama saja ada rukun, bahkan puji pun ada rukun juga. Jadi apa 4 rukun puji yang pertama sekali adalah pemuji, Al-Hamid. Hamid si pemuji. Itu rukun yang pertama. Mana boleh catat ini? Kan? Kalau yang baru pernah mendengar ataupun yang pernah mendengar sekalipun, okey? Ke tak pernah dengar lagi 4 rukun ni? Pernah dengar? Tak pernah dengar Baik, kalau tak pernah dengar, kena memang kena catat . Yang pertama Hamid, iaitu orang yang memuji. Kalau dalam konteks hubungan kita membahaskan tentang kitab Matan Ummul Barahin, siapakah si pemuji ni? Siapa si pemuji ni? Iaitu Syekh Sanusi yang memuji Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua Mahmud, yang dipuji. Okey, yang dipuji. Siapa yang dipuji? Allah. Okay, yang dipuji adalah Allah. Itu Mahmud ataupun yang dipuji, yang kena puji. Yang ketiga Mahmudun bih. Mahmudun bih. Apa itu Mahmudun bih? Iaitu sifat kepujian. Sifat yang dipuji. Ataupun sesuatu yang dipuji. Apa yang dipuji?
Jadi apa yang dipuji di sini iaitu nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada beliau lah. Nikmat ilmunya, nikmat tangannya yang boleh mengarang kitab. Okey, nikmat mata yang boleh melihat. Untuk nak menuliskan kita kena melihat. Alright. Pagi. Mahmudun bih. Mahmudun bih. Yang keempat, mahmudun alaih. Mahmudun alaih. Mahmudun alaih ni nikmat lah. Oh, dia beza ya, bukan yang ketiga tadi bukannya nikmat tu. Yang ketiga tu sifat dia. Apa sifat? Sifat Allah Taala pemberi. Okey, pemberi nikmat. Jadi atas disebabkan Allah Taala tu pemberi nikmat maka dia puji. Pengarang kitab kita puji Allah dengan sebab sifat Allah Taala itu yang maha memberi. Okey, ataupun sifat Allah Taala tu yang menciptakan sekalian alam ini. Itu sifat dia. Dan yang keempat ni baru nikmat. Nikmat apa yang diberikan? Nikmat apa yang diberikan kepada beliau? Nikmat ilmunya, nikmat tangannya, nikmat matanya dan pelbagai lagi nikmat. Dan nikmat ni sekali lagi dalam Al-Quran Allah Taala jelaskan wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kau nak hitung nikmat Allah, kalau engkau nak hitung nikmat Allah Taala secara satu persatu, la tuhsuha. Tak settle. 10 tahun kalau kita hidup lagi pun masih lagi belum selesai. Okey, masih belum selesai lagi nikmat. Setiap nikmat-nikmat yang kita nak ungkapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak senaraikan. Namun itu bukan alasan untuk kita tidak menyenaraikan nikmat-nikmat tersebut. Jelas? Faham ke faham? Walaupun banyak nikmat yang Allah Taala berikan dan kita tak dapat nak bilangnya semua sekali secara details, namun jangan sampai kita tak bilang nikmat. Boleh faham ya? Maksud tak bilang tu apa? Yang sampai kita langsung tak mengiktiraf nikmat yang Allah Taala berikan kepada kita. Jadi bagaimana kita nak iktiraf tulis. Bagaimana soalannya bagaimana kita nak mengiktiraf nikmat tersebut? Ataupun kita nak bilang nikmat tersebut, mesti kena tulis. Okey, tuliskan nikmat setiap hari at least 10 nikmat. Bangun pagi kita tulis nikmat apa? Untuk kita nak syukurkan. Itu tujuannya. Kita tuliskan nikmat balik, kita senaraikan balik walaupun tak terhitung, walaupun tak tertulis, walaupun tak terbilang, bilang kembali tuan-tuan dan puan. Semoga dia akan menimbulkan rasa syukur. Sebab bila kita dalam keadaan dikelilingi oleh nikmat dan kita sendiri, ya, dan dalam 24 jam kita tak terlepas daripada mendapat nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga akhirnya kita lemas. Betul? Dan kita tak nampak pemberi nikmat tu. Sebab terlampau banyak nikmat. Disebabkan terlampau seolah-olah kita berada dalam laut, dan kita tenggelam, lemas. Waktu lemas apakah kita sedar air di sekeliling kita tuan-tuan dan puan? Kita sedar tak air? Kita hanya fokus kepada lemas sahaja. Betul? Kita fokus kita tak dapat bernafas. Kita tak sedar pun air ni. Dalam keadaan kita lemas. Demikian jugalah. Sewaktu kita dikelilingi oleh nikmat, kita disaluti oleh nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, kita hampir lemas. Bukan hampir lemas, kita memang lemah dan kita terlupa dan terhalang, tak nampak kita pemberi nikmat tu. Sebab tu kita kena senaraikan balik nikmat-nikmat tersebut supaya kita boleh rasa syukur. Dan nikmat yang paling dekat bermula dengan nikmat yang paling dekat dengan kita. Bermula dengan nikmat yang paling hampir dengan kita. Apa nikmat yang paling hampir tuan-tuan dan puan? Tak lain tak bukan iaitu nikmat paling mudah sekali, nikmat mata, telinga. Okey? Dan nikmat ini kita akan hargai bila dia hilang. Baru kita akan sedar. Okey? Di saat kita masih lagi mempunyai mata, kita tak perasan pun kita ada mata. Di saat kita mempunyai telinga, kita tak perasan pun kita masih lagi ada telinga. Dengan telinga ni kita mendengar. Di saat kita ada tangan, tuan-tuan dan puan, kita tak sedar pun ini nikmat yang Allah Taala beri kepada kita. Dan kita gunakan, kita sentiasa menggunakan 24 jam tuan-tuan dan puan untuk mempermudahkan urusan kita seharian. Dan kita tak sedar pun sehinggalah tangan ni akan hilang. Demikian juga kaki
Dan yang paling besar sekali tuan-tuan dan puan, kita tak sedar pun nikmat kita mendapat nyawa. Sehinggalah nyawa tu ditarik oleh Allah Subhanahu Wa Taala, barulah kita sedar kita hidup sementara sahaja. Okey? Kehidupan ni hanya sementara sahaja. Jadi sebelum hilang nikmat tu tuan-tuan dan puan, lebih baik kita mention balik nikmat tersebut satu persatu. Mention balik dan kita syukuri balik nikmat tersebut. Baik. Itu tujuannya. Sebab tu kita kena puji Allah Subhanahu Wa Taala. Tujuan kita puji untuk kita nak meningkatkan kembali rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila mana kita meningkat rasa, insya-Allah syukur yang kita bincangkan semalam dia akan meningkat. Level syukur kita meningkat dan level ketaatan kita pun akan semakin meningkat. Baik. Jadi itu 4 rukun. Dalam konteks ni kita dah kaitkan tadi, dalam kehidupan kita kan, kalau kita puji orang lain pun sama jugalah. Ada orang yang memuji. Okey, wah handsome. Wah rajinnya dia ni. Ada orang kena puji. Siapa rajin? Dolah yang kena puji. Apa sifat yang dipuji? Sifat rajin. Okey? Dan apa nikmat yang dipuji? Apa perkara yang dipuji tu? Sebab dia tolong angkat barang contoh. Okey? Baik. Jadi itu 4 rukun puji. Sebagai ulang kaji pun nak habis tu lah. Baik. Okey. Dan hari ini kita teruskan satu lagi, iaitu tentang wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya. Kata pengarang iaitu wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Dan kerahmatan. Okey. Dan kesejahteraan, wassalatu rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dengan mana rahmat, as-salah dengan mana rahmah, wassalamu dan salam, yakni keamanan ataupun kesejahteraan ala ke atas Rasulillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah dengan perkataan Rasul adalah ramai kan. Itulah dengan Rasul di sini iaitu nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi ini kunci yang ketiga tuan-tuan dan puan, iaitu selawat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa makna? Yang pertama sekali kita nak tahu makna solat. Makna selawat ataupun solat. Selawat tu adalah jamak daripada solah. Ya, as-salah, dan perkataan ini sama jugalah. As-salatu khairum minan naum, kan solat juga. Sembahyang pun solat juga. Di sini pun solah juga. Was-salatu. Jadi apa bezanya tuan-tuan dan puan sekalian ya? Beza di segi istilah lah. Dari segi makna as-salah lebih kurang saja makna dia. Adapun dari istilah-istilah ilmu fiqh, iaitu af'alun wa aqwalun, iaitu beberapa perbuatan dan perkataan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan disulahi dengan salam, itu as-salah indal fuqaha. Di sisi ilmu fiqh, di sisi ulama fiqh, itu makna salah. Adapun salat pada bahasanya iaitu doa, permintaan. Dan di sini as-salah ini dengan makna rahmat. Dan salah di sini siapa yang mengungkapkan ya? Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Siapa yang bacakan ya? Siapa yang sebutkan ya? Syekh Sanusi yang sebutkan. Baik. Dan bila kita membacakan as-salatu wassalamu ala Rasulillah, siapa yang sebut? Kita lah manusia. Jadi kalau kita yang sebut, makna dia adalah doa. Dia adalah doa. Dan kepada siapa? Doa ni kita minta kepada siapa Doa kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Doa kita memohon daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kita pohonkan? Ni. Kita pohonkan rahmat. Kita pohonkan rahmat. Syekh Sanusi dia menuliskan lafaz salawat ini dalam karangan beliau, ada makna doa. Doa memohon daripada Allah Subhanahu Wa Taala agar dikurniakan, diberikan rahmat. Jadi daripada pihak Allah Taala, solah tu makna dia rahmat. Jelas Itu solat atau berselawat daripada pihak Allah Taala. Kalau daripada pihak Allah Ta'ala itu maknanya rahmat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Kan? Dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-56. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Setiap hari Jumaat mesti dengar kan? Sebelum khatib membacakan khutbah, Bilal Bilal dipanggil dulu. Sebelum nak khatib naik membacakan khutbah, dia akan bacakan ayat ni.
Ayat yang ke-56, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, sesungguhnya Allah Taala dan para malaikatnya berselawat, mengucapkan selawat. Jadi selawat daripada pihak Allah Taala itu apa makna adalah rahmah. Bukannya Allah Taala Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad macam kita. Okey? Bukan dia mengucapkan selawat. Maksud selawat daripada Allah Subhanahu wa taala itu adalah rahmah. Allah Ta'ala sentiasa menggunakan rahmat. Yusallun. Yusallun ni senantiasa lah. Fi'il mudhari'. Senantiasa. Pada masa sekarang, al-an wal istiqbal. Dan akan datang. Sentiasa bersalawat kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi. Ni kalau dia mention ini, walaupun ini bukan arahan yang wajib. Namun bagi golongan yang betul-betul alert, beriman, dia akan seolah-olah ni panggilan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wahai orang yang beriman, selawatlah kamu ke atasnya dan ucapkanlah salam. Bagi orang beriman, apa yang perlu dibuat supaya kita masuk dalam golongan orang yang benar-benar beriman? Apa yang perlu kita buat bila dengar sallu alaihi wa sallimu taslima? Allahumma salli wa sallim barik alaihi. Kita ucapkan sama ada Allahumma salli wa sallim barik alaihi ataupun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey? Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Mesti kena ucapkan. Nak macam orang iman senang saja. Walau ramai-ramai tengah masjid, tengok. Ayat ni dia alert tak alert? Sensitif tak sensitif? Kalau tak sensitif bermakna iman ni masih lagi kurang kuat. Okey? Ini ayat seru. Perintah ni walaupun dia bukan wajib, okey? Namun bagi orang yang betul-betul beriman dia agak sensitif bila dengarkan ayat ni sebab Allah Taala yang perintahkan, bukan manusia yang perintahkan. Allah Taala yang beri arahan, ya ayyuhallazina amanu. Bermakna bila arahan daripada Allah Taala, orang beriman pasti dia akan sensitif, alert. Dia dah standby, dia dah ready. Setengah yang paling yang agak kuat tu dah ready dah. Dia tahu kalau ayat ni mesti ada arahan. Dia tunggu arahan tu. Untuk dia sambut. Dia tak nak lepaskan. Jelas Bagi orang Islam yang mana imannya agak lemah, dia hanya dengar saja arahan tanpa berbuat apa-apa. Mungkin sebelum ni tak tahu kan. Kalau ada di kalangan tuan-tuan dan puan yang tak tahu, is okey. Tak mengapa. Pasal kita bermula dengan jahil. Tak tahu kan. Jadi ini adalah petua dia tuan-tuan dan puan untuk kita nak mengukuhkan lagi iman kita. Alright? Petanda. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala khitab. Allah Ta'ala dia memang direct, dia tujukan kepada orang beriman. Jadi orang beriman ini kita harapkan kita lah termasuk dalam golongan orang-orang yang beriman. Jadi bila mana kita mempunyai harapan supaya kita termasuk dalam golongan orang yang beriman, kita perlu buat apa yang dibuat oleh orang yang beriman. Di antaranya, bila mana disuruhkan oleh Allah Ta'ala, mereka akan berselawat. Terus selawat. Allahumma salli wa sallim alaihi. Baik. Walaupun dia nampak agak ringan, nampak agak tak berapa penting. Nampak dia biasa-biasa, tapi sebenarnya dia adalah ada sesuatu kat dalam dia. Right, sesuatu pula kan. Ada sesuatu? Masih okey lagi ke? Okey, boleh kita teruskan? Baik. Ni boleh masuk lagi topik, okey. Baru mukadimah. Mukadimah. Ni normal lah. Memang macam ni lah. Mukadimah agak lambat sikit insyaAllah. Dah satu topik nanti kita akan terus bincangkan kepada dia punya subtopik. Baik. Itu selawat daripada Allah Ta'ala. Sekali lagi dia punya pengertian dia adalah rahmat. Rahmah daripada pihak Allah. Dan apa itu makna rahmat Rahmat bermakna dia? Apa makna rahmat Yang anda faham? Rahmat ikan matara. Itu penyanyi kan. Apa makna rahmat anda boleh catat Catat. Itu rahmat lah, rahmat. Rahmah. Mawaddah, sakinah. Ada beberapa perkataan tu. Yang penting sekali yang kita kena tahu sudah simpelnya, rahmat itu adalah kasih sayang. Rahmah. Ataupun belas kasihan. Kepada yang kongsikan nota, terima kasih diucapkan tuan-tuan dan puan yang dalam sesi FB Live ni
Okey, semoga Allah Taala berikan kefahaman lagi kepada anda yang telah berkongsi nota. Baik, itu rahmat. Rahmat ni adalah kasih sayang, love. Mercy ya, ataupun mercy. Rahmah. Ada banyak makna sebenarnya rahmat ni. Apa yang perlu kita kena tahu, tuan-tuan dan puan sekalian, rahmat ini untuk kita masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala, dia perlukan rahmat. Seseorang itu dimasukkan ke dalam syurga di akhirat kelak bukan dengan amalan. Bukan dengan sebab banyak beramal, banyak bersedekah, banyak solat. Okey, banyak kebaikan, bukan dengan sebab banyak, tetapi dengan sebab rahmat. Nampak? Untuk masuk ke dalam syurga sekali lagi, again, dia memerlukan rahmat. Tak ada rahmat, walau banyak amalan, tak akan dapat. Dan, bila kita masuk ke dalam syurga, baru amalan tu dikira. Jangan pula cakap, kalau macam tu, tak payahlah kita nak beramal. Kan? Masuk ke syurga dengan sebab rahmat, bukan sebab amalan kita. Yes, betul, masuk ke syurga dengan sebab rahmat. Tapi, bila dah masuk ke dalam syurga, okay, yang menentukan darjat kita, level kita dalam syurga itu adalah amalan. Okay, kita berada syurga yang keberapa, level yang keberapa, yang pertama, yang kedua, yang ketujuh. Itu semua diukur yang melayakkan kita untuk naik ke level-level itu dengan amalan. Okey, jangan silap faham. Bukannya bermakna amalan tak perlu buat, kita hanya perlukan rahmat sahaja. Yes, rahmat tu adalah kunci utama dia. Dan tuan-tuan dan puan sekalian, anak-anak yang dikasihi sekalian, nak dapatkan rahmat, daripada Allah Subhanahu Wa Taala ini, kita perlu beramal. Okey? Nak dapatkan rahmat daripada Allah Taala, kita perlu beramal. Perlu melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita tong sampahkan amalan, okey? Ini salah faham orang. Tak perlu beramal banyak sangat, syurga dengan rahmat. Ya, betul. Okey, namun amalan itu penting juga untuk memastikan kita mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Betul ya, Cik Puan Rashidah. Rajin tulis nota. Bukan dengan banyaknya amalan, tapi yang menentukan darjat kita dan syurga itu adalah dengan amalan, betul. Baik. Anak pun rajin tak tulis nota. Ya. Mak rajin, anak kena rajin lah. Mak dalam alam maya, anak adalah alam realiti kan. Baik. Mak kan? Itulah. Baik. Okey, jelas ya? Jadi itu makna rahmat. Makna rahmat. Dan kenapa pengarang kitab kita masukkan? Kenapa pengarang kitab dia bawakan ungkapan selawat kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kenapa Sebab apa? Sebab beramal dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab dalam sebuah hadis yang menjelaskan bahawasanya, okey, man shalla alayya fi kitabin, barang siapa yang berselawat ke atasku pada penulisannya. Setiap kali kita nak menulis, tuan-tuan dan puan, kita tulis selawat. Ataupun kalau tak tulis pun, kita update status selawat kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang berselawat ke atasku pada penulisan, pada satu kitab, dalam ni kitab lah. Lam tazalil malaikatu tastaghfiru lahu ma dama ismi fi dalikal kitab. Akan sentiasa malaikat itu berselawat. Malaikat akan sentiasa berselawat. Sentiasa ni ila yaumil qiyamah. Selama mana? Malaikat akan sentiasa beristighfar, memohon keampunan baginya, bagi penulis tu, selama mana namaku, kata Nabi SAW, terdapat dalam kitab tersebut. Jadi ada orang baca ke tak ada baca ke, selagi kita tuliskan satu kertas yang kosong asalnya, tuan-tuan dan puan sekalian, asalnya kertas yang kosong, kita tuliskan selawat dalamnya. Okey. Tak perlu nak karang kitab pun. Tak perlu nak karang kitab. Dia kata, Nabi kata, siapa yang menulis dalam satu catatan, dalam buku. Okey. Man shalla alaih. Kita buat satu buku untuk berselawat saja, tuan-tuan dan puan. Satu buku untuk tulis selawat saja. Selama mana adanya tulisan selawat tersebut dalam kitab, dalam buku tersebut, selama mananya ada Nabi Muhammad, nama Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam penulisan tersebut,
Selama itulah para malaikat akan memohon keampunan bagi dia. Okey? Selama itulah malaikat akan memohon keampunan baginya. Kita nak istighfar pun 24 jam memang taklah kan, 1000 sehari pun kadang-kadang buat, kadang-kadang tak buat. Celang-celup kan. Nak istighfar lepas solat pun astagfirullahalazim 3 kali pun dah rasa berat. Kan? Tak lagilah nak istighfar 24 jam. Malaikat dia kerja dia bukan kerja 1 jam. Kerja dia bukan ada malaikat ni, dia kalau ditegaskan untuk tu lah sampai kiamat. Okey. Jadi ini apa yang telah dijelaskan oleh baginda Nabi SAW. Ya, dan hadis ni dinukilkan dalam kitab Aqidatul Najin. Okey. Dan dia refer balik. Walaupun kita tak tahu dia punya apalah. Namun hadis ni apa saja hadis kalau dia dalam fadail amal, walaupun hadis tu dia punya taraf dia status adalah status yang dhaif, masih lagi masih lagi boleh beramal. Bukannya bermakna kita nafi, kita pengsampahkan hadis tersebut, tak. Dhaif maknanya lemah bukannya lemah dari segi perawi, bukan dari sudut kelebihan, dari sudut matan itu, tidak. Okey, baik. Itu kelebihannya. Jadi semudah itu saja. Semudah kita menulis saja, dengan kita tahu tujuan kita tulis dan kita harapkan pula pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita memuliakan lagi nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana baginda adalah merupakan kasih Allah Subhanahu Wa Taala, kekasih. Dia bukan orang biasa. Jadi tak pelik ataupun logik lah kalau sekiranya ni kelebihan yang diberikan. Orang yang Allah Taala kasih, sayang, kita jaga, kita tulis. Dan selama mana ada nama itu, memang logiklah kalau Allah Taala perintahkan malaikat pun kau istighfar kat atas orang ini, ya, selama mana adanya tu. Okey. Ingat lagi tak analogi pasal kertas kosong? Kertas kosong tak ada nilai pun. Nilai berapa? Berapa sen sangat dah. Kertas kosong ni. Berapa sen 5 sen, 3 sen. Mungkinlah nilaikan. Tak ada nilai pun. Tapi bila kita tulis saja selawat kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nilai dia telah meningkat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Nilai dia dah meningkat, dan juga bukan hanya tertulis pada kertas saja, bahkan malaikat juga turut membeli kita punya kertas ni. Maksud beli itu malaikat akan mohon keampunan. Jelas kemuliaan akan terangkat. Demikian juga diri kita. Diri kita asalnya tak ada apa-apa, tapi bila kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, derajat kita akan semakin meningkat. Dan banyaklah hadis kalau nak dikongsikan di sini pada hari ini, pada pagi ini, tuan-tuan dan puan. Jadi saya tak berhajat nak kongsikan ke semua hadis. Anda boleh tahu, anda boleh Google lah kan. Masa sekarang ni teknologi, kelebihan berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan poin dia apa, tuan-tuan dan puan? Walau kita tak tahu banyak manfaat daripada berselawat, kelebihan berselawat, yang penting kita berselawat tu saja. Jadi kalau kita tahu banyak 1000 kelebihan berselawat macam ni, macam kita tahu, kita boleh bercakap, kita boleh bercerita, tapi selawatnya tidak. Okey? Apa kelebihan yang kita akan dapat? Berkongsi tu yes, kalau kita berkongsi kan. Kita kongsikan kelebihan selawat, dia adalah perkara yang bagus. Dan yang paling cantik sekali, paling afdal dan terlebih bagus adalah kita yang sentiasa mengungkapkan lafaz selawat kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali kita ungkapkan 10 daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mohon rahmat ke atas Nabi Muhammad, okey? Seorang yang berselawat itu dia memohon rahmat, doa rahmat ke atas Nabi Muhammad, tapi bila mana kita memohon doa rahmat ke atas kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, pada masa yang sama kita juga secara tersiratnya memohon rahmat daripada Allah, dan kita dapat rahmat tu. Terus dapat, tuan-tuan dan puan dan anak di Islam. Okey? Terus dapat sahaja rahmat tu. Ini the best part. Itu amalan yang cepat diterima, itu selawat. Terus dapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Satu rahmat melayakkan kita masuk ke dalam syurga. Cuba bayangkan 10 rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Satu selawat, satu ungkapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Satu ungkapan sahaja Allah Taala reply 10 rahmat.
10 ungkapan, 10 lafaz selawat, 100 rahmah. 100 ungkapan, 100 lafaz selawat, 1000 rahmah. 10, 1 bersamaan 10, okey, 10 rahmah, dan dituliskan 10 kebaikan, dipadamkan 10 kejahatan, diangkatkan 10 darjat. Salah satu amalan yang paling cepat sekali untuk mengangkatkan kita, untuk menaikkan level kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala adalah selawat. Okay, selawat. Amalan-amalan yang lain dia perlukan penapisan, dia ada filter, dia perlu difilter. Kita solat, sedekah, kita mengajar sekalipun, okay, kita menuntut ilmu, semua tu dia ada filtering. Filtering kan, betul tak? Dia ada tapisan. Langit pertama akan ditapis, apa dia punya yang ditapis, iaitu kalau sekiranya kita ada mengumpat orang, semua bagai amalan tu dicampakkan balik ke muka. Langit yang kedua, demikian juga yang ketiga, keempat dan seterusnya. Selanjutnya semua langit, setiap 7 lapis langit ni ada tapisan, sehingga akhirnya nak diterima oleh Allah Ta'ala itu lapisan terakhir, yang ke-8. Allah Ta'ala sendiri yang filter. Sebelum tu malaikat yang filter, malaikat yang tapis. Tapi dah lepas ke-7 ni, contoh dah lepas. Last sekali dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dengan Allah Ta'ala simple. Kau buat ni ada sebab lain, bukan kerana ku. Reject balik. Bukan kerana ku. Sikit sahaja tujuan lain, niat yang lain, sikit sahaja, bukan untuk ku. Reject. Setiap amalan. Kecuali selawat kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab di saat kita berselawat, kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala doa, dan juga tidak ada tujuan yang lain. Kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bila kita berselawat kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di mana baginda adalah merupakan kekasih Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Lalu penerimaan apa yang lebih cepat lagi daripada penerimaan ini? Okey? Jadi amalan berselawat adalah amalan yang terus diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan akan mendapat balasan yang cepat. Dengan lagi kita dah dapat berselawat. Rahmat ni kan dia punya kesan. Dia ada kesan Rahmat dia ada kesan. Bila kita dapat sayang, disayangi, apa rasa dia? Orang sayang kat kita. Apa kita rasa? Seronok kan, bahagia. Apa lagi rasa? Gembira. Apa lagi rasa? Syok. Apa lagi rasa apa lagi? Kan banyak emosi-emosi yang baik, yang positif, okey? Dan perasaan-perasaan yang bagus. Tenang. Tenteram jiwa kita. Bila orang sayang, mak ayah sayang kita. Bila seseorang benci kita, mak ayah kita lah, katakan mak ayah kita yang benci kita, yang marah kat kita, apa kita rasa? Sedih. Apa lagi? Tak best kan? Ada je tak kena. Aduh, spoil. Ayat dia spoil. Point dia apa ni tuan-tuan dan anak-anak sekalian? Okay, point dia apa Apa point dia? Apa point dia? Mana point dia tadi? Dah hilang lah point dia. Okay, kalau ada rasa, point dia adalah bila kita berselawat kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rahmat kita dapat, maka insya-Allah hati kita akan tenang. Tapi kenapa kalau ada orang berselawat hati tak tenang? Ada juga kan, ada orang selawat tapi hati tak tenang. Sebab apa? Sebab dia perlukan banyak lagi selawat. Tak cukup dia dengan 10. Tak cukup dengan 100. Dia perlu banyak lagi selawat. Dia macam makanan lah, ubat. Kenapa kau tak sihat-sihat? Sakit apa? Sebab kau tak cukup dos. Belum cukup dos lagi. Sukatan dia tak berapa cukup lagi. Perlu banyak. Banyakkan. Demikianlah selawat. Selawat perlu diperbanyakkan. Bukannya kita selawat wajib tenang. Tidak. Selawat sampai kita tenang. Selawat sampai kita tenang. Ditenangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab mungkin sebab kita selawat itu tak fokus. Okey, kita lafazkan dengan lidah saja tapi tak sampai ke dalam hati kita. Selawat yang tenang itu, yang memberikan kesan kepada orang yang mengucapkan selawat itu bila mana dia lafazkan selawat dengan dia hadirkan maknanya. Hadirkan makna kepada serta menjaga adab sewaktu kita berselawat.
Kerana kita berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kesan yang maksimum tu akan tercapai bila kita menjaga adab dan menghayati pada selawat tersebut. Namun untuk kita nak membiasakan, untuk kita nak mencapai kualiti, mendapat kualiti yang terbaik dalam ungkapan selawat, mesti kena memperbanyakkan kuantiti. Okey? Berapa kuantiti dia? Satu hari at least 1000 kali selawat. Dan lafaz selawat ini perlulah kita kena sertakan dengan makna salam. Okey? Makruh kalau kita hanya ucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sahaja, tanpa mengucapkan salam. Wasallimu taslima. Kan dalam ayat tu Allah Taala perintahkan supaya kita ucapkan salam juga. Kecuali selawat yang mana itu warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti contoh selawat dalam solat, selawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Okey? Ada ke lafaz salam? Tak ada kan? Itu warid daripada Nabi, maka dia tidak makruh lah. Apa yang warid daripada Nabi itu makruh. Kalau selain daripada lafaz yang warid daripada Rasul, selain daripada lafaz tersebut, kalau kita tak ucap salam, maka makruh hukum dia. Maka dia mesti disertakan kedua-duanya sekali. Dan hukum mengucapkan selawat ini wajib dalam salat. Di luar salat, sunat. Wajib pada rakaat yang terakhir, iaitu dalam tasyahud akhir. Kalau makna wajib tu, kalau kita tak baca, tak selawat, maka salat kita tidak sah. Dan wajib juga suatu khutbah. Membacakan khutbah. Maknanya kalau Allah sekiranya khatib dia membaca, dia berkhutbah tapi tidak berselawat, maka khutbahnya tidak sah dan akan membawa kepada tak sah pula solat Jumaat. Faham tu? Itu hukum berselawat. Alright. Itu makna solat makna salat. Sikit lagi Makna salam apa? Makna salam adalah keamanan, kesejahteraan, maksud salam itu iaitu kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala keamanan agar baginda diamankan, diselamatkan daripada kebimbangan. Seperti yang kita tahu, Nabi dia sangat concern, sangat mengambil berat terhadap umatnya. Dan dia takut kalau umat itu ada seorang yang termasuk dalam syurga. Termasuk dalam neraka, sorry. Tak ada seorang yang tak masuk dalam syurga. Jadi dengan sebab kita berselawat, makna salam itu salah satulah dia punya makna yang tersirat lah. Dan sebenarnya ada lagi makna dia. Ada perbincangan lah di situ. Cuma apa yang kita nak fokus satu poin saja, iaitu salam ataupun kesejahteraan itu maksud dia bukan yang kita nakkan Nabi itu selamat lagi daripada masuk api neraka. Tidak. Baginda adalah manusia yang dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan baginda lah yang berikan pertolongan kepada orang yang mana kalau sekiranya dimasukkan ke dalam neraka sekalipun, wajib dia masuk dalam neraka sekalipun, baginda boleh selamatkan lagi. Itu power dia. Kelebihan yang diberikan kepada baginda, authority yang diberikan hanya kepada baginda, dia padang mahsyar kelak. Sebab tu banyakkan selawat. Bila kita banyak berselawat dan kita ucapkan lafaz salam, dan setiap lafaz salam ini ada satu malaikat dia akan bawa pergi persembahkan kepada baginda. Sayyahin. Malaikat tu nama dia Sayyahin. Sayyahin fil ardh. Dia akan mengembara satu dunia ni, dia akan mengembara satu bumi, satu permukaan dunia ni, dia akan mengembara dan dia akan ambil kutip setiap lafaz salam yang diungkapkan oleh umat dan akan dipersembahkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam mana dia sampaikan, dia akan sebut nama. Fulan bin Fulan. Muhammad bin Abdullah. Tuan Muhammad. Siapa saja nama orang yang berselawat, ini mengucapkan salam kepadamu. 1000 kali lah dia beritahu. Jadi kalau kita nak familiar di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nama kita tu nak popular, nama kita tu kita nak familiar, memang nak familiar di sisi baginda. Sebab bila familiar, baginda kenal kita.
Inilah orang yang berselawat. Inilah orang yang mengucapkan salam. Baru senang kita nak dapat syafaat baginda. Okey? Macam mana saya logik kalau fikir logik balik kan? Macam mana malaikat nak kutip semua? Ada 1 juta orang, lebih 1 bilion. Kalau 1 bilion macam mana nak ucapkan? Ni nak sembang logik. Malaikat punya kelajuan ni apa? Cahaya. Pernah tengok cerita Flash? Walaupun itu cerita rekaan. Ini malaikat kenyataan, realiti. Malaikat kelajuan ni bersama dengan cahaya. Cahaya. Berapa kelajuan cahaya? Google balik lah. Okey? Ni kita dah lebih masa ni. Boleh lagi Sikit lagi. Nak habiskan. Bersamaan dengan cahaya. Bila kelajuan yang bersamaan dengan cahaya, nampak tak? Tengok kan, pernah tengok kan cerita Flash kan macam mana? Macam itulah lebih kurang situasi Dia ada pada dimensi kelajuan yang berbeza dengan dimensi kita. Waktu dia tak sama. Dia punya kepantasan yang sangat laju. Sebab tu secara logiknya, kalau kita pilih secara logik memang logik lah. Boleh diterima akal lah. Kerana malaikat dia pantas, dia akan bergerak dengan kepantasannya dan dia akan sampaikan dengan dimensi waktu dia. Dia 0.00 saat berapa kelajuan cahaya kan. Pergerakan tu kalau nak diukur kita memang lebih lambat lagi daripada siput jalan kan. Daripada siput babi lagi. Pasal siput lah. Itu nak dibandingkan pergerakan kita dengan malaikat. Jadi secara logik ialah malaikat akan menyampaikan. Boleh terima tak kan? Ni kadang-kadang ada orang yang fikir secara logik kan. Itu dia punya bukti ataupun reason dia, dalil dia. Okey. Dia punya fakta dia. Baik. Jelas itu makna salam. Jadi selesai sudah kita bahaskan tentang solat dan salam. Yang kedua-dua ni ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Taala bagi pesuruh Allah, iaitu baginda lah. Itu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alright. Dan satu lagi yang nak dikongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan dan anak-anak sekalian. Di saat kita mendengar saja nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengankan mulut untuk mengucapkan selawat juga. Dengankan mulut untuk mengucapkan selawat. Kenapa? Sebab kita nak keluar daripada kelompok yang Rasulullah kategorikan sebagai kedekut. Al-bakhil. Al-bakhil man dzukira indah falam yusalli alayya. Seseorang yang mana bakhil, orang yang bakhil tu bila seseorang yang mana disebutkan namaku tapi dia tak berselawat. Jadi bakhil ni bukannya harta banyak, bukan hanya harta banyak tapi tak diberikan, tak diinfakkan. Bukan itu saja bakhil. Bakhil yang hakiki, walaupun kita tak berduit, walaupun kita tak kaya, tapi di saat kita dengar nama baginda kita tak berselawat, itu juga termasuk dalam golongan bakhil. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan kita dan kita tak termasuk dalam golongan yang bakhil. Allahumma amin ya rabbal alamin. Saya sekadar itu perkongsian pada pagi ini tuan-tuan dan puan dan anak-anak dikasihi sekalian. Okey, insya-Allah pada pagi esok kita akan sambung pula untuk membincangkan esok minggu depan minggu depan, besok hari Jumaat. Dan insya-Allah pada minggu hadapan kemungkinan doakan mudah-mudahan kita sesi ni berlangsung daripada hari Isnin sampai hari Jumaat. Sebab hari Jumaat pun rasa tak ada buat apa-apa kan. Aktiviti sebelum ni madrasah aktiviti gotong royong lah. Kan? InsyaAllah minggu depan tak ada apa-apa kan? Tak ada aktiviti hari Jumaat. Macam ada? Alright. Kalau tidak ada halangan insya-Allah lah pada minggu depan lah. Tapi belum confirm lagi. Okey. Baik. Jadi sekarang tu dulu ada pertanyaan, soalan. Kita buka untuk soalan. Selawat tu maknanya kita mohon doa kepada Allah untuk merahmat Nabi atau rahmat? Rahmat ke atas Nabi. Doa itu kan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lafaz dia adalah ya Allah berikanlah rahmat, turunkanlah rahmat, salli ala sayyidina Muhammad, ke atas Nabi lah. Doa kepada Nabi. Cuma berbalas, reply itu balasan daripada Allah Taala tu. Itu balasan daripada Allah Taala.
Itu kepada kita. Allah alam. Lain? Tuan-tuan dan puan, kalau ada soalan untuk diraikan. Tak ada Okay, kalau tak ada, saya sekadar itu dahulu perkongsian pada pagi ini. Semoga bermanfaat, mudah-mudahan. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita diberikan taufik, iaitu kekuatan yang luar biasa, energi, tenaga, semangat untuk sentiasa berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara konsisten, istiqamah setiap hari selama-lamanya sehingga kita membuskan nafas yang terakhir. Allahumma amin ya rabbal alamin. Yes, ya. Dan sekali lagi insya-Allah kuliah kita ni berjalan selama hari Isnin sehingga hari Khamis jam 9.30 pagi, dan insya-Allah kita akan jumpa lagi pada minggu hadapan tuan-tuan dan puan yang menyaksikan sesi live dan anak-anak sekalian. Insya-Allah semoga Allah Taala panjangkan umur dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala masukkan kita dalam golongan mereka yang senantiasa memperbaiki, meningkatkan kualiti ilmu dan amal serta ibadah kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan moga-moga kita tergolong dalam golongan yang hampir dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sehingga itu kita tangguhkan majlis, dan kalau ada salah dan silap pastinya ada. Saya mohon ampun dan maaf. Terima kasih atas perhatian dan tahniah dan syabas kepada anak-anak, kepada tuan-tuan dan puan yang telah bersama-sama dengan sesi pada pagi ini. Mudah-mudahan sekali lagi kita doakan agar Allah Subhanahu Wa Taala memberkati, Allah Taala merahmati, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pertolongan yang luar biasa. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Dan kita tangguhkan dengan bacaan doa bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhta'na wa ma ta'ammalna wa ma asrarna wa ma 'alanna wa ma anta a'lamu bihi minna, antal muqaddim wa antal mu'akhir, la ilaha illa anta. Allahumma inna nas'aluka ma 'allamtana faruddahu ilayna 'inda ihtiyajina ilayh. Wa ij'alna min ulama'ika al-'amilin al-mukhlishin al-ghurri al-muhajjalin wa haqqiq lana amalana ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shaghira wa li mashayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum amwat. Amin. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وأعمالا صالحة مقبولة واستشعارة الدارين وحسن الخاتمة وأنت خير الرازقين. آمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمع مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تنتهنا اللهم لا تنتهنا اللهم لا تنتهنا. ربنا انفعنا بما علمتنا، ربنا علمنا الذي ينفعنا، ربي فقهنا وفقه أهلنا وقربة لنا في ديننا مع أهل الفطر أنثى وذكر. ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما، وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أديا حلما، نحظى به الخير ونفاه الشر. ربنا وأصلح لنا كل الشؤون والكرام الرضا منك العيون، واغض عنا ربنا كل الديون قبل أن يأتينا رسلا منون، واغفر واستر أنت أكرم من ستر. وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء، في كتاب فيه للناس شفاء، على الآل الكرام شرفاء، وعلى صحب المصابيح الغرر. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قل قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.